الله وبركاته. الحمد لله القائل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat 114 surah Taha, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul rabbi zidni ilma. Shadaqallahul adzim. Maksudnya di dalam ayat ini Allah berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan kepada aku ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan kehendaknya maka pada malam ini kita sama-sama dapat berhimpun di rumah Allah ini dengan satu niat, dengan satu tujuan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, hudur majlis al-alim afdalu min salati alfa raka'ah wa iyadati alfa marid wa syuhudi alfa janazah. Faqila ya Rasulullah, wa min qira'atil Qur'an. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilmi, atau kama qala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, menghadiri majlis orang alim, menghadiri majlis ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Kita hadir majlis ilmu ini lebih baik daripada kita ziarah 1000 orang sakit. Kita hadir majlis ilmu ini lebih baik daripada kita melihat 1000 mayat. Bila Nabi SAW kata macam tu, sahabat tanya Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, wa min qira'atil Qur'an, adakah kita duduk dalam majlis ilmu ini lebih baik daripada kita baca Quran? Jawab Nabi SAW, wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilmi. Adakah Quran yang kamu baca itu memberi manfaat pada kamu kalau sekiranya kamu baca Quran tanpa ilmu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita faham bahawa sesungguhnya belajar ilmu ini satu benda yang fardu ain, satu benda yang wajib, yang kalau kita tak buat kita berdosa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut di dalam hadis ini, belajar ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Maksudnya, kalau sekiranya kita sembahyang 1000 rakaat,
tetapi sembahyang yang dilakukan di dalam keadaan serba jahil. Kita tak tahu pun bahawa di dalam sembahyang itu salah satu daripada rukunnya tamakninah. Tamakninah itu ruknun min arkanis salah. Salah satu rukun daripada rukun sembahyang. Kalau kita rokok mestilah serta tamakninah. Kalau kita i'tidal mesti serta tamakninah. Kalau kita sujud mesti serta tamakninah. Berapa ramai umat Islam akhir zaman ini yang sembahyang, yang bukan sahaja sembahyang, bahkan rajin sembahyang, tetapi sembahyang yang dilakukan tidak disertakan dengan tamakninah, iaitu berhenti sebentar. Bila kita rokok Allahu Akbar, kena berhenti sebentar. Kadar tamakninah ialah kita menyebut Subhanallah, yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Allahu Akbar, berhenti sah. Baru sami Allahu liman hamidah. Berhenti di situ ialah berhenti segala anggota. Berapa ramai orang sembahyang yang tidak ada tamakninah dia. Daripada rokok dia bangkit, sami Allahu liman hamidah, tangan duk berayun lagi, dia terus sujud. Sesungguhnya i'tidal dia tidak ada tamakninah. Dan orang yang sembahyang tidak ada tamakninah, sembahyangnya batal. Walaupun dia sembahyang 1000 rakaat, tetapi 1000 rakaat yang batal, sesungguhnya rugi besar dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebab Nabi kata belajar ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Belajar ilmu lebih baik daripada menziarahi 1000 orang sakit. Apa guna kita menziarahi orang sakit kalau sekiranya kita tak tahu adab ziarah orang sakit seperti yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Belajar ilmu lebih baik daripada melihat 1000 jenazah, 1000 mayat. Apa guna kita ziarah orang mati kalau sekiranya kita tak tahu adab ketika berada di rumah orang mati. Berapa ramai orang yang ziarah mayat hari ini tidak menepati adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka akhirnya ziarah mayat itu menjadi dosa pula kepada dia. Sedangkan ziarah mayat itu sebenarnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kesimpulan dia, Nabi SAW menekankan soal ilmu ini. Kata Nabi, belajar ilmu itu lebih baik daripada segala benda. Kalau sekiranya tidak ada ilmu, sesungguhnya semua ibadat yang kita buat tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la yanbaghil jahil ay yaskuta ala jahli wala lil alim ay yaskuta ala ilmi, atau kama qala. Di dalam hadis ini Nabi bersabda, kata dia, tidaklah sepatutnya orang jahil itu diam di atas kejahilannya. Tak patut jadi macam tu. Kita jahil, kita tak reti. Perkataan tamakninah pun kita tak pernah dengar misalnya. Bila dengar sekali orang sebut tamakninah, menata apa pula dah ni, kita kata tak pernah dengar. Bermakna kita jahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jahil diam dengan kejahilannya. Dia tak tanya orang. Biarlah, kalau tanya tak lagi malu boleh. Jadi tak usah tanya. Biarlah kita kekal dalam kejahilan. Jangan sampai orang tahu kita tak tahu benda tu. Nabi SAW ingatkan benda ni. Kata Nabi, la yanbaghil jahil, tidak sepatutnya orang jahil an yasfuta ala jahli, diam di atas kejahilan dia. Wala lil alim an yasfuta ala ilmi, dan tidak sepatutnya orang alim diam di atas ilmu yang ada pada dia. Islam adalah agama yang hidup. Islam hidup dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang alim wajib menyebarkan ilmu yang ada pada dia. Orang jahil wajib mencari ilmu supaya kejahilan hilang daripada diri dia.
Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Nabi SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis dia. Kata Nabi, al-ilmu khazain wa mafatihu has-su'al fas'aluhu fa innahu yu'jaru fihi arba'ah as-sa'il wal-alim wal-mustama' wal-muhibbu lahum atau kama qala. Di dalam hadis ini Nabi bersabda, kata Nabi, ilmu itu adalah khazanah yang cukup besar. Ilmu itu adalah satu gedung, satu khazanah yang cukup besar. Wa mafatihu has-su'al, anak kunci untuk masuk ke dalam gedung, ke dalam khazanah itu ialah soal. Kena tanya. Tak reti kena tanya. Fas'aluhu, Nabi kata oleh itu banyaklah bertanya. Tak reti tanya. Tanya kawan-kawan tak tahu, tanya ustaz tak tahu, tanya orang yang tahu. Fa innahu yu'jaru fihi arba'ah. Nabi kata sesungguhnya ada 4 golongan manusia yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama as-sa'il, orang yang tanya dapat pahala. Yang kedua al-alim, orang alim yang memberi jawapan dapat pahala. Yang ketiga wal-mustami', orang yang tumpang dengar. Dia tak tanya, dia tak jawab, tapi dia tumpang dengar. Dia kata mujok kau ni tanya, aku pun tak tahu ya benar tu. Aku dah ingat nak tanya lama dah, tapi duk rasa tanya lagi orang berkat tengok aku. Ada, dia duk terbuku lama tak dah. Duk merekam dalam perut ni lama lagi tak reti. Nak tanya tadi kata hang tak tahu yang tu. Yang tu yang tak mau tanya. Jadi dia tak tanya. Bila ada satu orang lain tanya, alhamdulillah, dia kata mujok ada sebab ni seorang. Dia tolong tanya, aku pun memang gapalah banyak, aku tak tahu benda tu. Jadi dia yang tumpang dengar pun dapat pahala. Yang keempatnya wal muhibbu lahum, orang yang kasih kepada tiga golongan ini pun dapat pahala. Dia kasih kepada orang yang tanya, dia kata alhamdulillah ada orang tanya. Dia kasih kepada orang alim yang menjawab pertanyaan, dia kata lega, malam ni aku tahu jawapan dia. Dan dia kasih kepada orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu untuk tumpang dengar ilmu. Dia kasih kepada semua benda ni, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Nabi SAW memberikan kepada kita banyak tunjuk ajar di dalam soal ilmu ini. Cuma yang menjadi silapnya ialah kita sendiri. Kita tak gelut sebenarnya dalam mencari ilmu. Kita menyangka apa yang ada dekat kita selama ni dah cukup untuk kita. Kita rasa tak perlu lagi dah cari ilmu, kerana ilmu yang ada pun kita tak habis nak beramal. Sedangkan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in cari ilmu siang malam. Mereka cari ilmu sampai merata ceruk tempat. Maka itulah sebabnya kubur para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ada di seluruh tempat. Ada di Baghdad, ada di India, ada di Sudan dan sebagainya. Kubur sahabat di merata tempat ada. Mereka mencari ilmu dan mereka berjuang untuk menyebarkan ilmu yang ada kepada mereka ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, suka saya nak memetik beberapa garis panduan sebelum kita mulakan kuliah di masjid ini. Kita nak menyentuh tentang soal adab dalam soal menuntut ilmu ini, supaya ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang kita perolehi secara beradab. Adab yang ditentukan oleh Allah, yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kata dia adab ini terbahagi dua. Yang pertama adab seorang penuntut ataupun pelajar. Yang kedua adab guru. Orang yang belajar ada adab yang mesti dipatuhi. Guru yang mengajar juga ada adab yang mesti dipatuhi. Adab bagi seorang penuntut ataupun pelajar pula ada dua. Yang pertama adab diri dia. Dia tu sendiri kena ada adab. Yang kedua adab di antara dia dengan guru dia. Benda-benda ni semua mesti dipatuhi untuk memastikan ilmu yang kita perolehi bukan sekadar ilmu. Sebaliknya kita dapat ilmu dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, adab yang mesti ada kepada setiap orang penuntut ataupun pelajar itu ialah, yang pertama sekali bersihkan hatinya
daripada sebarang sifat-sifat mazmumah. Sebagai orang yang nak mencari ilmu, mula sekali bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tak elok. Di antaranya sifat ujub, sifat rasa dia dah cukup dah ilmu, sifat rasa dia kemas daripada orang lain, sifat merasa kembang seorang diri. Mai duduk dengar orang duk mengajak benda lagu ni, lagu tu, maka hatinya ada mazmumah. Dia mai dengar tu, dia mai dengar dengan niat nak perkecil orang. Ini mazmumah yang mesti dijauhi daripada diri orang yang nak menuntut ilmu. Sifat riya, nak menunjuk ke orang, sifat ini mesti dijauhi daripada orang yang nak menuntut ilmu. Sifat takabur, sifat besar diri, sifat tak boleh terima jawapan yang orang lain bagi. Dia duk kira hak dia betul. Sifat ini mesti dijauhi. Yang ketiga, sifat hasad, dengki, iri hati dan sebagainya. Perkara-perkara ini mesti dijauhi. Kata Ibnu Mas'ud, seorang daripada ulama tafsir yang diiktiraf tafsiran dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Laisal ilm bi kasratir riwayah. Innamal ilmu nurun yukhzafu fil qalbi." Kata Ibnu Mas'ud, ilmu bukanlah dengan semata-mata kita banyak meriwayatkan dia. Ilmu ni bukan semata-mata kita ada banyak bahan dalam kepala untuk bercakap dengan orang. Ilmu ni bukan sekadar kita bila berjumpa orang kita tunjuk kita ni ilmu banyak. Ilmu bukan sekadar itu, kata dia. Innamal ilmu, tetapi ilmu itu nurun yukhzafu fil qalbi. Ilmu ini adalah cahaya yang meresap masuk ke dalam hati manusia. Orang yang ada ilmu, sepatutnya ilmu itu terpancar daripada wajah dan daripada tindak tanduk dia. Tingkah laku dia, cakap dia, pergaulan dia menggambarkan dia ada ilmu. Ada orang ada ilmu, tapi beda sembang di kedai kopi aja. Dengar sembang di kedai kopi, dialah orang yang paling tahu. Tak ada orang lebih tahu daripada dia. Tengok tingkah laku, tindak tanduk, amal buat, perbuatan hari-hari, Masya Allah. Bercanggah terus dengan ilmu yang dia cakap tadi. Orang ini tidak dianggap sebagai orang yang berilmu. Sebaliknya orang yang berilmu ialah ada ilmu dan tingkah laku, tindak tanduk, tutur kata, cakap, pergaulan semua sekali menggambarkan dia ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu dia. Inilah orang yang berilmu mengikut yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, seorang ulama tafsir yang terkenal. Adab yang kedua, setiap orang penuntut ataupun pelajar mestilah bebaskan diri dia daripada sebarang benda yang menyibukkan di dunia ini. Macam main masjid, di antara Maghrib dan Isyak ni kita rilis diri kita daripada sebarang kesibukan. Mesti kena rilis diri kita, mesti bebaskan diri kita daripada sebarang kesibukan. Jangan duk ingat pasal anak isteri, jangan duk ingat pasal bisnes perniagaan, jangan ingat semua benda ni. Kita main masa ni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang lebih kurang sejam ni, kita nak dengar ayat Quran, kita nak dengar hadis Nabi, kita nak perbetul kita. Kalau main duduk pun duk tengok jam aja, orang ni orang tak boleh belajar. Mengarut aja. Dia main, tapi tangan sentiasa duk naik, duk tengok jam. Hai, dia kata Aisyah 8.40 Mukadimah tak habis ni dah. Aku berasa narai dah malam ni dah. Dia janji dah pukul 9 nak pergi makan malam dengan rakan kongsi perniagaan dia. Dia main masjid. Kalau main masjid dalam keadaan tak boleh bebaskan diri daripada sibuk dunia, sesungguhnya dia menyalahi adab menuntut ilmu dan dia tidak akan dapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu ayat Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan bagi seorang manusia itu dua hati di dalam diri dia. Kita tak boleh buat dua benda dalam satu masa. Buat satu-satu. Kita main nak belajar, kita belajar sungguh-sungguh. Kita main nak beribadah, kita buat ibadat sungguh-sungguh. Jangan main nak ibadah sambil duk teringat nak buat yang ni, sambil duk teringat nak buat yang ni, yang mana pun tak boleh tak lagi.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang adab-adab ini. Yang ketiga, adab seorang penuntut mestilah rendahkan diri dan tawaduk terhadap ilmu. Dia mesti tawaduk terhadap ilmu, walaupun benda yang disampaikan itu benda yang sudah dia tahu. Dia mesti hormat ilmu itu. Jangan dengar-dengar yang ni nak baca bab ni. Jangan kita duk pandang rendah pada ilmu. Sesungguhnya tajuk yang kecil, tapi kalau dikupas banyak lagi yang kita tak tahu. Jangan duk buat melawak main. Di masjid ni kita pilih untuk baca Kitabut Taharah, cerita pasal bersuci. Tajuk mula sekali. Bab bersuci, nak kenal ayat mutlak, ayat mustakmal. Allah, dia kata ni mengaji. Carilah tajuk berat-berat ni. Jangan duk mudah tak ketahuan. Jangan kita duk kata macam tu, kerana ilmu Allah ni maha luas. Bila kita buka, bila kita baca, bila kita selam masuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diserangkan oleh Nabi sendiri, dan ketika itu kita jumpa rupanya banyak lagi bab yang menyentuh tentang soal bersuci yang selama ni kita buat silap. Yang akibat daripada kesilapan itu membawa kepada batal ibadah, membawa kepada batal sembahyang, membawa kepada batal ibadah haji, membawa kepada haram menyentuh Quran dan sebagainya. Maka itulah sebabnya setiap orang yang belajar ilmu mestilah tawaduk, rendah diri terhadap ilmu yang dipelajari dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat ni, dan berikanlah peringatan. Tuhan suruh selalu bercakap soal agama ni selalu, bukan di masjid saja, bukan di tempat kerja saja, bukan di market saja, bahkan di tepi jalan, bahkan di mana-mana saja. Kita jumpa orang, wa zakir, sampaikanlah ilmu, berikan peringatan tentang ilmu. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, maka sesungguhnya memberi ingat tentang ilmu dan memberi ingat manusia terhadap Allah itu banyak manfaat terhadap orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Dia kata manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan lupa. Kita manusia tak boleh lari. Silap ni tiap-tiap hari buat silap. Sama ada buat silap dengan Allah, ataupun buat silap dengan sama-sama manusia, ataupun buat silap dengan binatang yang ada, ataupun buat silap dengan siapa-siapa juga. Sesungguhnya silap itu memang tabiat manusia. Lupa ni dalam doa habaq lupa. Dalam doa habaq lupa. Ni habis-habis mengaji tadi kita tunjuk seorang hamil cerita balik. Malam ni dengar apa? Lupa lah. Tak ada balik lagi. Tak ada start motor lagi. Tak ada apa lagi. Lupa dah. Sampai di rumah tak ada apa-apa. Sampai di rumah orang perempuan tanya, malam ni ustaz mengajar apa? Dia kata panjang ya. Ini dia kata bukan tanya panjang ke pendek. Tanya dia mengajar apa malam ni. Nak abang sangat jenuh dia dah bayang. Dahlah di antara yang dia mengajar apa malam ni. Kira luas juga. Tak habang lagi tu. Orang tanya tu dia tak boleh habang. Sebab dia tak arti nak mula tang mana. Dia tak nampak huruf nak mula tu. Pasal apa? Lupa. Lalu lupa ini memang kerja manusia. Sebab dia kata manusia tak boleh lari daripada buat silap dan lupa. Oleh kerana kita tak boleh lari daripada buat silap dan lupa lah, maka kita kena selalu duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita tak selalunya lupa. Kita selalu diperingatkan tentang tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dia kata elakkan daripada menekankan soal khilaf di kalangan ulama kerana kurang manfaat bercakap tentang soal-soal khilaf itu. Hidup bertengkar. Saya pergi mengajar di satu masjid. Satu hamba Allah main. Dia kata, ustaz nak tanya ustaz tentang mazhab ni.
Saya dengar apa dia? Dah, dia kata nak tanya ustaz tentang mazhab. Lagu mana cerita tu? Tanya dia. Tak lah, dia kata ni yang kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab. Saya kata celaru sangat dia ni. Sebut mazhab pun tak betul, dia sebut mazhab. Kau memang nak bercakap pasal soal mazhab. Saya kata awak nak jadi lagu mana? Tak, saya ni ustaz. Dia kata saya tak mau ikut. Saya tak mau ikut mazhab ni. Syafi'i ke apa semua saya tak mau ikut. Habis tu nak ikut siapa? Dia kata saya nak ikut Quran dengan hadis. Saya kata alhamdulillah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik, semua sekali ikut Quran dengan sunnah. Semua mereka ikut Quran dan sunnah. Maknanya hang pun nak ikut Quran dan sunnah sama macam mereka juga. Cuma nak tanya satu lah, Quran hafal lah dah? Tanya dah. Dia kata mana pula nak hafal Quran ya lah. Okey, tak hafal, faham ke Quran ni, faham dah. Tak hafal pun tak apa. Makna Fatihah tu boleh terang tak satu-satu? Alhamdu makna apa? Lillahi makna apa? Rabbi makna apa? Al-alamin makna apa? Satu-satu boleh terang tak? Boleh habaq tak? Pasal apa baca lillahi? Pasal apa tak baca alhamdulillah? Pasal apa? Pasal apa mesti baca alhamdulillahi Rabbil alamin? Boleh tak baca alhamdulillah Rabbul alamin? Boleh tak boleh? Oh ya, tu mana saya mengaji Arab. Nanti tak dulu. Nanti tak dulu. Kita umat Islam disuruh mengikut Quran dengan hadis. Tetapi kita tak mampu nak faham Quran dan hadis. Kerana tidak mampu kita lah, maka kita merujuk kepada ulama-ulama yang mereka ini dikenali sebagai ulama mazhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Itu cerita dia. Jadi kalau nak bercakap tajuk mazhab ni panjang dan bukan saya kita nak bercakap tajuk ini. Ini tajuk yang cukup besar dan ilmu yang ada dekat kita tak melayakkan kita untuk diduga lautan yang dalam. Kata lagu tu kat dia. Jadi mula sekali saya kata balik tipe betul sebut tu dulu. Bukan mazhab. Itu kerja rumah nombor satu sekali balik tipe betul sebut mazhab. Sebut bagi betul dulu. Yang kedua balik baca riwayat hidup imam-imam mazhab ni. Balik baca dulu. Bagi kenal dulu mereka ni siapa. Sebelum kita nampak mereka ni halus. Sebelum kita nampak mereka ni tak boleh pakai. Balik baca riwayat hidup mereka ni dulu. Kemudian yang ketiga barulah kita belajar tentang Quran. Tentang hadis satu persatu. Supaya kita reti menghormati ilmu. Supaya kita reti bahawa orang-orang ni semua orang yang sudah pun banyak berkorban di dalam bidang ilmu. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So dia bagi adab di antara penuntut pelajar dengan guru. Yang pertama dia kata bila jumpa guru beri salam dahulu daripada guru. Adab yang ni adab. Jumpa assalamualaikum terus panggil. Yang kedua jangan cakap banyak depan guru. Boleh ke dia ya cerita. So, guru tu dengar menitik elok dia aja dia buat cerita semua. Yang ketiga jangan timbulkan perkara yang tidak diizin oleh guru. Kita kena tahu guru kita mengaji ni dia ni jenis lagu mana, dia suka apa, dia tak suka apa, kena tahu. Kita kena jaga benda-benda tu, jangan buat benda dia tak suka. Dia tak suka orang isap okok misalnya, kita tidur balik okok daun depan dia. Dia tak kena, adab tak kena. Dia tak suka, kita tahu dia tak suka, kita tidur balik okok daun depan dia. Semua pula okok kat dia. Dia ambil okok, dia posok pergi dalam mulut hang lagi nanya boleh. Jadi tak reti jaga adab. Orang yang lagu ni dia tak reti adab. Yang keempat, jangan bertanya dengan niat nak jatuhkan guru. Jaga. Dia tanya tu bukan tanya tak tahu, tanya nak dah. Nak dah. Aku nak tengok dia ni kemas tahu mana. Suruh kaki main nak dah bagi rebah. Jadi cara tanya tu bukan kata guru tahu. Orang lain pun tahu. Orang lain pun tahu kata tanya tu tanya jahat. Biasa kita sebut dah benda ni. Kita jumpa dah. Benda-benda lagu ni kita jumpa dah di beberapa tempat. Ustaz minta maaf nak tanya sikit ni. Ada satu masalah. Saya jumpa dalam satu firman Tuhan. Tanya apa? Saya jumpa dalam satu firman Tuhan. Tuhan kata sembahyang itu daun. Pokok tu aku. Cuba saya kupas sikit. Itu dia. Itu soalan. Tuhan kata sembahyang tu daun, pokok tu aku. Haji kupas sikit. Soalan tu kita dengar, kita reti lah. Kita kata kat dia, kata pakcik
Saya ni kalau bagi pisau dengan buah lai, saya reti kupas. Kau tepuk lantai, kata. Saya bukan melawak ni, tanya sungguh ni Ustaz kan. Kita pun, okey. Lah macam ni Pak Cik. Saya ni tak hafal Quran. Tapi Quran baca belakang dah. Makna tengok belakang dah. Tak pernah jumpa lah. Ayat Quran yang kata sembahyang tu daun pokok tu aku tak pernah jumpa. Minta Pak Cik baca ayat dia dulu. Kok saat ni silap pasang makna aku. Cuba baca ayat dia. Cukup lembut. Kita masuk kat dia cukup lembut. Padahal kita boleh jangkah dia dah tadi. Dia boleh jangkah kita. Kita pun boleh jangkah dia. Tapi kita masuk lembut. Cuba baca ayat yang kata firman Tuhan. Dia kata ayat, saya tak ingat lah. Tapi ni ada semua ni. Tapi kalau tak firman pun hadis lah. Ulah dah. Ini cerita pengalaman lah. Kita cerita pengalaman. So kita kata dia, tak apalah. Kalau hadis pun hadis lah. Cuba baca matan hadis lah. Bukan matan, hadis. Matan pun tak kena. Dah kita tu. Matan pun tak kena. Kita hadis ni, dia ada an Abi Hurairah. Itu dia panggil rawi hadis. Sanad ataupun periwayat hadis. Lepas tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum tu. La yu'minu ahadukum tu dia panggil matan hadis, isi hadis. Di bawah sekali rawahul Bukhari wa Muslim. Yang tu dia panggil pengumpul hadis. Kita kata kat dia cuba baca matan hadis, baca isi tu. Teks hadis tu cuba baca nak dengar macam mana? Dia kata bukan matan ni hadis ni. Kata raflah dah dia ni, raflah dah. Tak apalah. Baca lah apa pun yang tu. Dia kata ni ada dalam kitab ni Ustaz ni. Kata lah macam ni lah kata. Dia cari kitab tu buat main dulu. Saya nak tengok sama. Kitab apa ni? Dia bawa main Sahih Quran, Sahih hadis apa ni? Tidak kata. Dia kata Ustaz boleh tak boleh ni jawab ni. Nak dah lah, nak dah. Nak abak kat orang semua, kata dia lebih tahu daripada Ustaz mengajar ni. Nak abak kat orang semua, kata Ustaz ni tak tahu. Jadi kita pun lagu ni punya jadi nak dokah juga lah kecil. Kadang-kadang kena juga cengih guru ni. Kadang-kadang kena juga cengih. Kalau guru tak cengih, kawan dia naik latam atas kepala. Siapa yang jadi guru di sekolah, dia tahulah. Kalau di sekolah guru tu keramat hidup. Masuk tu, buka-buka buku tu, baca tu lah. Budak nak lompat, nak tojung bangunan ke apa, dia tak peduli dia tu. Alamat guru ni tak lagi jadi kuda kepang. Budak pakai naik atas belakang dia. Jadi ada masa guru kena tegas. Ada masa dia cakap elok, ada masa dia kena tegas. Dan benda ni terbukti sejak daripada zaman Nabi, zaman para sahabat dan zaman ulama-ulama yang muktabar. Perkara ni memang berlaku. Ada ketika mereka hambat anak murid keluar daripada kuliah pengajian mereka. So benda ni disenaraikan sebagai adab yang perlu ada di antara murid dan guru. Yang kelima, jangan sangkal kata guru dan banding jawapan guru dengan jawapan guru lain. Ini jaga. Ini saya petik daripada kitab Siyarus Salikin. Ini petikan daripada kitab Siyarus Salikin. Jangan kita sangkal jawapan guru. Guru tu jawab, kita pijak challenge dah. Tak Ustaz. Ustaz kata tu tak kena. Kata hari itu saya tanya satu cok guru mana kata, dia kata lagu ni. Jangan buat kerja lagu tu. Kalau tak puas hati sekalipun, lepas tu jumpa. Ustaz ni, Ustaz jawab tadi nak rojak balik macam mana. Tu saya hari tu ada dengar mereka kata lagu ni. Itu cara dia. Jangan challenge depan-depan. Di dalam majlis, kerana perbuatan itu tidak membawa sebarang kebaikan. Bahkan dia lebih membawa kepada berlaku keretakan di kalangan orang-orang yang belajar. Yang keenam, jangan berbisik dengan orang yang sama-sama duduk di depan guru. Guru duduk cakap, dia duduk bisik tu. Bisik-bisik tengok belak kat kita. Bisik-bisik tu, dia ni poli aku. Kita pun tak boleh mengajar dia dah. Tak lagi nak tanya juga lah apa tu sembang. Nak tanya juga. Ini ada. Bahkan ini sabit dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata apabila ada 3 orang, janganlah 2 orang bercakap dan membiarkan yang seorang lagi. Jangan. Duduk 3 orang, duduk cakap 2 orang ni je. Seorang tu tak boleh tumpang langsung, tutup mulut tu cakap 2 lagu tu. Jangan buat kerja lagu tu. Kerana dia merosakkan hubungan di antara manusia sesama manusia. Yang ketujuhnya, jangan buruk sangka terhadap guru. Buruk sangka, duk ingat macam-macam. Duk mengaji ni bukan dia tengok muka guru dia nak mengaji. Dia duk hurai muka guru tu. Dia duk tengok, aku tak percaya dia ni. Ada juga. Dia duk perhati tengok.
Tak boleh jadi ni. Ada juga. Jadi jangan buruk sangka terhadap guru. Ini dipetik daripada kitab Siyarus Salikin. Baik, kemudian adab guru. Adab guru yang pertama dia kata jangan cepat marah. Jangan cepat marah kecuali dalam hal-hal yang memang selayaknya kita bertegas. Dia kata. So kata orang tanya nak marah tak boleh. Orang tanya-tanya terus baca apa nama petikan kitab mana ke, kata tak boleh banyak soal. Ada juga begitu. Orang tanya-tanya dia kata sesungguhnya telah binasa umat dulu semata-mata kerana mereka ini banyak bertanya. Oleh itu jangan tanya saya. Memang ada semua hadis yang menghuraikan ayat daripada suratul Baqarah, cerita tentang Bani Israel yang diperintahkan suruh sembelih lembu. Bila Allah perintah suruh sembelih lembu, dia tanya, nak sembelih lembu macam mana? Lembu besar ke lembu kecil? Lembu hak guna buat apa nama ladang ke tidak ada? Lembu ni warna apa? Malaunuha, tanya macam-macam. Lalu akhirnya dia susah nak cari lembu mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Maka Nabi SAW menyokong ayat ini dengan hadis dia. Kata Nabi, di antara kemusnahan umat dahulu kala semata-mata kerana mereka ni kasratus soal, banyak bertanya. Tapi hak tak boleh tanya ni, tanya benda yang tak sepatutnya tanya. Yang tu tak boleh tanya. Tapi kalau benda yang kena tanya lah. Saya kata tanya aja tak boleh, itu salah. Tanya tu disuruh, tetapi tanya yang jujur, yang berniat untuk mencari pengetahuan dan untuk mencari kebenaran daripada nas yang ada, sama ada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia kata guru jangan banyak bergurau. Dia tak jadi tok guru, dia jadi tok gurau. Daripada mula buka mulut sampai habis. Mulut duk gelecek kawan ni sampai kawan tu mati gelak gitu aja. Ada jadi kita biasa jumpa benda-benda macam ni. Saja dia duk ronggah cari nak bagi cakap katuk padan lah. Beda orang tak lena tidur tu aja. Tapi kalau dah lari dah daripada tujuan asal, tujuan nak mencari ilmu Allah, dia dah mai jadi lebih kurang macam cerita lawak jenazah, tak boleh. Dia sudah menyalahi adab yang dibenarkan. Nabi SAW biasa bergurau dalam kuliah dia. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, buka dalam Sahih Muslim, buka dalam Sunan At-Tirmizi, banyak membawa hadis-hadis ini. Nabi biasa bergurau dengan sahabat-sahabat dia dan Nabi gelak sehingga nampak gusinya. Kata dalam hadis Nabi SAW, boleh, tetapi jangan bergurau itu menjadi agenda utama di dalam kuliah yang disampaikan oleh dia. Yang kelima, yang keempat dia kata, yang ketiga, guru tu janganlah malu menyebut wallahu a'lam apabila perkara yang disoal dia betul-betul tak tahu. Orang tanya dia betul-betul tak tahu, benda jawab wallahu a'lam. Saya tak pasti benda ni, nanti saya balik semak dulu. Jangan malu sebut wallahu a'lam. Saya dah cerita dulu satu soal jawab dalam radio hari Jumaat petang. Bulan puasa tahun lepas. Satu perempuan telefon tanya ustaz radio ni. Dia kata, ustaz, dia kata ni masalah kifarat. Masalah kifarat yang dikenakan kepada orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kifarat puasa ni kena kat siapa? Laki-laki ke perempuan? Dia tanya ustaz tu. Saya keliru pasal saya dah tanya dah, ada orang kata kena dua-dua, ada kata kena laki-laki saja, ada kata kena perempuan saja. Tahap mana satu ustaz? Ustaz yang jawab dari radio ni dia tanya balik. Dia kata yang apa nama buat kerja tu siapa dia? Jadi perempuan ni pun tengah apa tanya pelik kan? Tengah lama. Tak ni yang buat kerja tu siapa? Dia kata suami isteri lah. Dua-dua lah dia kata. Dua-dua lah. Bersetubuh tentu dua-dua lah. Dua-dua lah. Kata dua-dua lah. Kalau dua-dua kena lah. Nampak dia dah mula sebabah dah. Kalau dua-dua suami isteri, makna nak kena kifarat, nak kena denda dua-dua. Suami kena, isteri kena. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ustaz, dah. Dah betul jawapan dia. Kau ni baru nak tanya. Jadi ustaz saya dah potong dia dah. Dah betul jawapan dia. Oleh kerana suami isteri yang buat kerja tu, dua-dua suami isteri kena.
Kemudian pengacara pun potong. Aduh, terima kasih saudara. Assalamualaikum. Angkat telefon orang lain pula. Selang satu orang tanya pula, ni ustaz, saya nak rojok balik jawapan ustaz dalam soalan tadi ni. Kifarat puasa tadi betul kalau ustaz kaki kan kena laki-laki perempuan ni, suami isteri kena. Tadi saya dah habaq dah. Dia kata oleh kerana yang buat saja tu dua-dua laki-laki dan perempuan, suami isteri, jadi dua-dua kena lah. Saya salah tanya tu. Kali ni banyak orang lain nak tanya hari ni. Gelut nak jawab. Bagi selesai satu-satu dulu. Yang pengacara pun, terima kasih sah. Assalamualaikum. Kita kata bila galak tu nak potong jaga. Senang satu orang mai pula satu soalan lagi ustaz ni. Minta tolong dengar saya cakap sikit. Saya nak rojok balik jawapan ustaz. Tadi ni ustaz siaran ni orang dengar apa ni. Jadi ustaz, ibarat puasa ni syahraini mutatabi'ain bulan. Mungkin ustaz juga kot yang tanya ni. 2 bulan berturut-turut bukan? Ya, dia kata. Jadi ustaz, orang perempuan macam mana dia nak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia ada hari cuti. Dia dah kena peranggap lah. Terus kata baru dia teringat sungguh juga. Jadi makna kalau orang perempuan pun kena juga kifarat syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut tak boleh miss hari, tak balik daripada awal. Itu denda dia. Mana kalau lagu ustaz kata tadi, orang perempuan pun kena juga. Susah lah orang perempuan bila dia nak boleh bayar. Tunggu sampai Aisyah, sampai dia putus haid esok baru boleh bayar. Macam tu kan? Dia dah kena lah. Dia dah kena. Tak mengaku juga. Salah tu. Dia kata tak. Saya jawab dulu. Pakai jawapan tadi. Yang penguji pun, terima kasih saudara. Assalamualaikum. Ini kita tak mau lah. Kita tak mau jadi macam ni. Kalau kita tak pasti, wallahu a'lam. Saya tak pasti benda tu. Nanti saya balik rojok balik. Jangan duduk redah juga. Pasal hak kita kata orang nak pakai. Maka ini adab yang mesti ada pada guru tu. Tapi kalau sampai semua orang tanya wallahu a'lam pun haru juga. Jadi ustaz nak tanya begini masalah. Kita ambil ayat semayang ustaz. Basuh kepala tu rukun ke ustaz? Wallahu a'lam. Sampai ayat tu wallahu a'lam tak mengajar lah. Pergi balik kami cari orang lain pula lah. Jadi patut padanlah. Benda yang tak sepatutnya wallahu a'lam, janganlah wallahu a'lam. Benda yang memang kita sendiri tak pasti, kita kata wallahu a'lam. So benda ni mesti kita kena pastikan dulu. Mudah-mudahan kalau kita patuhi perkara-perkara ini, kita diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Kita baca sikitlah untuk ambil barakah. Kita memutuskan untuk baca kitab Bahrul Mazi jilid yang mula-mula sekali. Bahrul Mazi jilid yang pertama. Kitab dia macam ni. Dia ada 11 kitab macam ni. 11 kitab. Kitab ini adalah kitab hadis. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kitab hadis ini dipanggil Sunan At-Tirmizi. Himpunan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi yang pernah dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia beberapa tahun lepas. Syekh Idris Al-Marbawi ini orang Lubuk Merebau. Lubuk Merebau Perak. Bukan Lubuk Merebau Kedah. Orang Lubuk Merebau Perak. Sebab dia panggil Marbawi. Maksudnya merbau lah tu. Merbau. Orang dulu-dulu dia ambil sempena. Daud Fafani. Pasal apa? Dia duduk di Fafani. Dia ambil Saleh Masri. Pasal apa? Mengaji di Mesir. Panggil Saleh Masri. Syekh Idris Al-Marbawi. Kerana dia duduk di Lubuk Merebau Perak. Tetapi kebanyakan umurnya dihabiskan di Mesir. Dihabiskan menulis kitab. Syekh Idris Al-Marbawi apabila kerajaan Malaysia putuskan untuk bagi dekat dia gelaran tokoh Ma'al Hijrah tahun yang berkenaan, dia tak mau terima. Ini orang tawaduk. Ini orang tawaduk. Dia tak mau terima. Kerajaan terpaksa hantar wakil pergi jumpa dia, pujuk dia, suruh dia balik ke Malaysia untuk terima anugerah tokoh Ma'al Hijrah dengan beberapa insentif lain nak bagi kat dia. Dia tak mau. Dia kata yang aku tulis kitab dan sebagainya ini semata-mata dia kata bekal aku untuk hari akhirat, bukan untuk lain. Bukan untuk terima anugerah, bukan untuk dipuji, bukan untuk disebut-sebut. Dia kata tetapi untuk bekal aku di hari akhirat.
Akhirnya kerajaan hantar juga orang pergi tak berhenti, pujuk dia ajak balik. Janji. Jadi minta balik ke sini nak buat contoh kepada orang Malaysia di India. Malaysia pernah ada seorang ulama yang sampai ke tahap ini. Akhir-akhirnya dia setuju balik. Saya tengok pagi anugerah tokoh Mahal Hijrah buat di dataran pusat Islam. Bangkit jalan bongkok-bongkok, suarlah dia masa tu. Bangkit, orang bagi kat dia anugerah, kalungkan dekat dia, ingat apa dia kata, suruhlah dia bercakap sikit. Suruh cakap sikit untuk orang nak dengar ni seorang ulama besar. Di dah depan mikrofon tu, senang tak kata apa. Dia kata cakap sikit. Syekh cakap sikit. Golek kepala. Dia kata ma'araftu syai'an. Cakap anak dah. Ma'araftu syai'an. Dia kata aku tak tahu apa. Tawaduk. Tawaduk sampai macam tu sekali. Ma'araftu syai'an. Aku tak tahu apa. Dia kata kalam qalil. Kalam qalil ya Syekh. Cakap sikit sudahlah. Sikit aja orang nak dengar suara. Dia pun tembak mulut dia dekat mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Habis. Banyak tu yang dia cakap. Masa anugerah tokoh Mahal Hijrah. Habis. Boleh kepala. Tak mau cakap lah. Kita dengar pun kita naik ketat dada. Allah, ulama besar. Ni, berapa banyak dia makan pahala daripada benda-benda ni. Berapa banyak ni. Kalau kita baca lagi kita tahu ilmu dia, Masya Allah. Dan sebelum dia tulis kitab ni, dia khatam ni semua hadis daripada jilid 1 sampai jilid 22 dalam 11 kitab. Ni 1 dan 2, satu kitab. Jilid 1, jilid 2, satu kitab. 11 kitab. Sebelum dia tulis 11 kitab ni, semua hadis yang ada daripada jilid 1 sampai jilid 22, dia khatam dengan guru dia 7 kali khatam. Baru mula tulis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Barakah sungguh orang tua ni. Barakah sungguh orang tua ni. Dan buku yang dia tulis, Masya Allah, kitab yang dia tulis, Masya Allah, kita terasa kelazatan dia, kita terasa hebat dia. Semua benda yang dia kata disandarkan kepada hadis Nabi SAW. Tak cakap buta tulis. Kita biasa dengar macam-macam. Setengah orang kita tanya dia ni yang hendak buat semayang ni boleh ke, betul ke boleh buat? Dia kata boleh. Mana hantar kata boleh? Ada hadis ke kata Nabi buat benda ni? Dia kata ada benda ni. Tapi tak ada. Dia ni kalau dia kata ada, ini hadis dia. Ini cerita Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab ni. Cuba kita baca sikit. Kita ambil mukadimah dia dulu. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil amin. إذ من علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق والصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي خص بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بالحظ الجسيم. Itu dia mukadimah kitab dia. Kata dia, adapun kemudian daripada itu, maka lebih dahulu daripada aku masuk di dalam mengarang kitab ini, dengan tawaduk aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya dipohonkan kepadanya tiada salah menerangkan sedikit perkataan ini kepada segala saudara. Sebelum aku mula tulis ni, dengan penuh tawaduk dia kata, aku minta izin pada Allah nak terang sikit benda. Dia kata, adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi, maka sudahlah jatuh dalam hatiku berahi dan suka kepadanya oleh aturannya dan kenyataannya pada segala hukum syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia pergi belajar kitab ni. Tiap-tiap kali dia pergi belajar kitab hadis Imam At-Tirmizi ini, tiap-tiap kali dia belajar timbul rasa nak tulis benda ni.
Dia mengaji rasa tembang hati, berasa dia nak manfaatkan ilmu ini. Dia terasa lazat ilmu ni. Sekaligus timbul keinginan dalam diri dia nak kembangkan benda ni supaya orang lain pun boleh tumpang rasa macam yang dia rasa. Ni dia abang. Dengan kerana beribu-ribu bab dan ahadis serta diikutnya tiap-tiap hadisnya keterangan imam-imam mazhab lebih daripada mazhab 4 yang makruf. Dia kata hebat kitab ni, dia kata pasal dia terang perbandingan mazhab. Bukan kata 4 yang makruf, bukan saja 4 yang diketahui ramai. Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Malik. Bukan ni saja, bahkan dia bawa mai juga pendapat-pendapat lain, pendapat-pendapat yang juga didokong oleh ulama-ulama besar yang lain, dibawa di dalam kitab ni. Kata dia jangan bicara lagi pada sanad hadis itu, bukan main lagi diperhalusnya dan lain daripadanya beberapa ilmu. Sanad hadis ni dia kata cukup halus. Sanad tu apa dia? An tu dia panggil sanad. Kita ni kita ambil hak shortcut, hak pendek. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Abu Hurairah dengar. Daripada Abu Hurairah nak sampai kepada Imam Bukhari yang himpun hadis ni, berapa ramai lagi tu ada tu. Imam Bukhari tak dan jumpa Abu Hurairah. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, imam-imam ni tak dan jumpa Abu Hurairah. Mereka hidup zaman yang kemudian sangat dah. Jadi nak boleh ke Bukhari tulis satu hadis, nak boleh ke Imam Muslim tulis satu hadis, nak boleh ke Imam Tirmizi salin satu hadis tu, berapa ramai ni sanad yang meriwayatkan hadis ni sebelum sampai Abu Hurairah sebelum Nabi tu. Dia kata ni hadis-hadis ada dalam kitab ni semua ni sanad ni semua sanad yang dipercayai. An Umar, an abihi, an jaddih, daripada bapaknya, daripada tuannya, daripada apa dia, an Abi Hurairah, baru sampai an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis ingat, kalau 20 orang rawi 20 dia ingat, kalau 15 dia ingat. Dia ingat sungguh, dia tak latah, dia boleh sebut an sampai an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh baca benda ni, masya-Allah. Kita dengar, apalah watak Tuhan bagi kat dia macam tu punya ingat. Quran ni hafal daripada kecil dah. Hadis ingat puluhan ribu buah. Ini cerita ulama yang ditulis kitab-kitab yang hebat. Yang kitab depan ni dipanggil kitab Mu'tabar. Tu yang kata kitab Mu'tabar. Tu dia ulama dia. Haklah ni duk cakap capui dalam surah abang apa begitu begini, duk komplain ulama tu ulama ni semua ni cari penyakit semua ni. Kita cakap banyak tak mahu. Tuhan kata apa kat dia? Kita tunggu tengok akhirat esok Tuhan nak buat apa kat dia banyak. Yang hang duk jengkai ulama-ulama yang hebat ni hang siapa? Esok kita tengok lah. Tuhan kata apa? Malam ni siapa kata komen apa? Saya kata ni siapa saya kata apa? Semua simpan dalam hati. Aku nak tengok sungguh akhirat esok lagu mana Tuhan nak selesaikan benda. Orang yang duk buat mulut capui, duk buat mulut rapuh, duk kata dekat orang-orang yang hafaz Quran, orang-orang yang hafaz puluhan ribu buah hadis, apa Tuhan nak buat kat orang ni? Kita tengok di hari akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. So di sini dia jelaskan. Dia kata hadis yang dia belajar daripada guru dia ni semua halus. Diterangkan satu-satu kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan menghadap guruku Hadrat sahibul fadilah Maulana Murabbi arwahuna al-ustazul akbar Al-Syeikh Muhammad Ibrahim As-Samaluti min hay'ah kibari ulama'il Azhar Syarif, guru hadis yang masyhur, mengajar berpuluh-puluh tahun di Jami' Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kota Tahirah Mesir dekat Azhar Syarif. Dia kata tu guru dia. Guru dia Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Ini syekh di dalam bidang ilmu hadis. Dia kata dia pergi mengaji dekat guru ni, guru yang memang pakar dalam ilmu hadis. Dia mengaji sungguh-sungguh. Guru tu mengajar di Masjid Sayyidina Husain di Qahirah di Mesir. Ni
Syekh Idris Al-Marbawi cerita kat kita asal usul dia belajar ilmu ini, ilmu yang dia nak sampaikan dekat kita di dalam kitab ni. Dia kata, maka sudahlah aku bersama minum madu, dengan kerana itulah bersungguh aku tiap-tiap pagi pergi menerima padanya dengan ketiadaan apa tu, lugu dia tulis. Baik, maksudnya dia nak habaq, kata dia sungguh-sungguh pergi belajar ilmu ni tiap-tiap pagi, tak ada ingat lain, aku nak pergi cari ilmu, aku nak pergi cari, bangkit pagi pilih kitab pergi belajar, bangkit pagi pilih kitab pergi mengajar, tak ada tolak ansur, tak ada negotiate. Dia kata iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Muslim kepadanya dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah. Dia kata sebelum dia baca kitab Sunan At-Tirmizi ni, dia baca Sahih Muslim habislah, baru baca kitab Sahih At-Tirmizi, hidup belajar. Dan beberapa ratus murid Al-Azhar, dia kata bersama dengan dia ada ramai bekas-bekas pelajar Azhar yang hidup belajar dekat guru dia. Kemudian manakala aku pulang ke rumah, maka tiadalah lagi berpaling, melainkan aku jalankan batang kalam aku di sisi sahifah sebagaimana yang aku ingat dan aku faham daripadanya, berikut dengan sedikit perkataan Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Dia kata tu dia habis mengaji balik tulis, dia siap dah balik tulis, takut lupa. Dia mengaji dengar tu guru habaq lagu-lagu mana dulu tak ada ni, tape recorder ni tak ada, lah senang banyak dah. Lah mai pasang boleh pasang balik dengar, tak jatuh satu perkataan pun. Dulu semata-mata bobit hati ni, maksud rekod dengan hati ya. Dengan ingat lagu tu aja. Kemudahan tak ada. Oh dah haji, mengaji, dengar dan tulis, balik tulis pula lagi, takut lupa apa dia dapat daripada guru dia. Dan perkataan Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan perkataan Al-Qistilani dan Ibnul Arabi dan lainnya, maka ialah semata-mata ikhlas hatiku bagi wajah Allah kerana mensiarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggikan kalimah Allah, kalimatullahi hiyal ulya, kepada segala saudaraku yang tiada tahu di dalam bahasa Arab, dan dipohonkan pada Allah kiranya manfaat bagi umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapkan jadi penawar di sisi Allah bagi hari akhirat, dan kiranya tiadalah ia hujah ke atasku di sana nanti. Dia punya ingat ni. Pergi mengaji, aku balik aku tulis. Apa tujuan dia? Tujuan nak cari keredaan Allah, satu. Yang kedua, tujuan aku tulis buku Melayu ni supaya orang hak tak reti Arab boleh tumpang ilmu yang aku dapat ni. Yang ketiga, supaya jadilah ini bekalan aku di hari akhirat itu. Yang keempat, supaya Allah tidak dakwa dia di hari akhirat, hang ada ilmu tapi hang tak sebar ilmu pada orang lain. Ini tujuan dia. Dia kata tujuan aku lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang kata Syekh Idris Al-Marbawi, hebat dia ni. Dia kata petaruh dan diharapkan jadi pertaruhan di sisi Allah bagi hari akhirat, dan kiranya tiadalah ia hujah ke atasku di sana. Maka dengan kenyataan yang di atas tadi dan lagi akan datang, aku namailah kitab aku ingin dengan nama Bahrul Madi li syarhi mukhtasar sahih At-Tirmizi. Itu dia beritahu asal usul kitab dia. Kemudian di bawah tu tujuan dan kaedah kitab ini. Tu balik baca sendiri lah. Balik baca sendiri, yang tu tak ada apa, dia beritahu kaedah-kaedah. Pasal apa dia buat hadis, pasal apa dia bawa dalam bentuk uraian masalah dan sebagainya. InsyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Kita tutup dengan tasbih imarah dan suratul Asr. Subhanallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.